Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang telah saya susun sepanjang PKP ataupun sepanjang kawalan pergerakan sepanjang COVID ini. Alhamdulillah, buku ini telah pun berada di hadapan kita dan di pasaran, yang bertajuk Tasawuf Haraki, di mana suka saya memperkenalkan sedikit tentang, secara ringkas, tentang isi kandung buku ini, di mana buku ini mempunyai sebanyak lebih kurang 435 halaman yang membicarakan 12 perkara penting di dalam kita membincangkan berkenaan dengan tasawuf. Jadi insya-Allah buku ini sebenarnya lebih kepada membincangkan tasawuf dalam konteks dunia moden, dalam kita menghadapi kehidupan-kehidupan yang serba-serbi berlainan daripada kehidupan pada waktu-waktu dan masa-masa yang lampau. Di mana dalam buku ini juga saya menceritakan tentang bagaimana untuk membina kepribadian seorang mukmin, seorang muslim yang baik, bermula daripada beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada beradab sesama manusia, mempunyai fikrah yang betul tentang rezeki, mempunyai fikrah yang betul tentang erti dan makna kesabaran, erti dan makna keikhlasan. Dan di dalam buku ini juga saya muatkan tentang mengapa kita mesti takut kepada mati, sedangkan mati itu merupakan suatu perkara yang jika kita menghadapi kematian dengan persediaan yang baik, dengan isti'dad yang betul, saya insya-Allah kematian itu merupakan satu ruang kehidupan yang penuh dengan segala nikmat yang tidak pernah diperolehi ketika manusia berada dalam dunia ini. Jadi dalam buku ini juga saya muatkan bahawa betapa pentingnya kita bersiap untuk menghadapi hari-hari akhirat, menghadapi saat kita berpisah dengan dunia. Dan dalam buku ini juga saya muatkan tentang betapa penting ahli-ahli politik supaya bertasawuf dan membina fikrah yang betul, supaya kita bukan sahaja mendapat kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan di dunia, tapi juga kita memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sentuh tentang bagaimana kecuaian atau kelalaian ahli-ahli politik ataupun politikus yang sering melupai pembinaan akhlak yang baik, sering melupai pembinaan tasawuf, kerana kita mesti sedar bahawa betapa ruginya jika kita berpolitik sekadar mendapat ghanimah tetapi kita terlepas ganjaran jannah. Dalam buku ini juga saya muatkan tentang betapa penting ahli-ahli tasawuf pula supaya berpolitik, kerana ahli-ahli tasawuf itu mempunyai peranan yang cukup besar dalam memastikan dunia dan negara ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam keadaan mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu saya juga memanggil ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli kerohanian supaya terjun bersama dalam medan politik. Kerana sesungguhnya jika semua orang-orang yang saleh, yang baik-baik melarikan diri daripada politik, maka gelanggang politik ini akan dipenuhi oleh ahli-ahli politik yang jahat, yang khianat, yang tidak mengenal dosa dan pahala, syurga dan neraka. Oleh kerana itu, di mana ahli-ahli politik mesti mengambil pendekatan bertasawuf supaya mereka menjadi ahli politik yang baik, dan ahli-ahli tasawuf mesti mendekatkan diri dengan politik. Kerana jika politik dikuasai oleh orang-orang yang khianat, nescaya ahli-ahli tasawuf, ulama-ulama, ahli-ahli rohani, para ilmuwan akan menjadi golongan yang dihina oleh penguasa-penguasa yang jahat. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan pendedahan daripada buku ini, maka insya-Allah kita dapat mengenal bagaimana untuk membina kepribadian bertasawuf dalam dunia berpolitik, dunia berekonomi dan dunia moden kita pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dapatkan buku ini di pasaran untuk kita sama-sama hadamkan pembinaan kepribadian muslim
dalam rangka kehidupan kita dalam dunia moden pada hari ini. InsyaAllah terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang membuat tempahan, tuan-tuan yang membeli dan memiliki buku ini untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripadanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat kita bersama, manfaat kepada agama, manfaat kepada ummah, insya-Allah. Wallahu a'lam, aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.